Selamat petang, salam sejahtera. Menjelang keputusan PRU tidak lama lagi kita akan ketahui. Ini satu pendedahan daripada Perlis yang mungkin membuatkan Zahid makin hari makin stres. Apa yang terjadi? Orang buangan UMNO ini, orang reject UMNO ini, calon reject UMNO ini, yaitu Sahidan Kasim, tiba-tiba umum pula keputusan dia mahu menamatkan penguasaan Barisan Nasional di Perlis dan dia mahu Perikatan Nasional menguasai Perlis. Wow, ini memang hebat. Sahidan cuba menghancurkan penguasaan BN di Perlis. Sejauh mana Sahidan boleh membuat itu, kita akan lihat lagi selepas beberapa waktu ini. Veteran UMNO yang kini bertanding atas tiket Perikatan Nasional, yaitu Datuk Seri Sahidan Kasim, tidak mempunyai masalah dengan PAS mengambil alih sekiranya parti itu menang pada PRU 15. Selepas diketepikan daripada barisan calon UMNO dan dipecat daripada parti itu, Sahidan mempertahankan kerusi Parlimen Arau yang disandangnya selama 4 penggal atas tiket PAS di bawah Perikatan Nasional PN. Beliau berkata tiada masalah dalam PAS mentadbir Perlis. PAS adalah bumi putra Islam, katanya menurut The Malaysian Insight. Penyandang ahli Parlimen Arau itu percaya UMNO menggugurkannya sebagai calon kerana kepercayaannya dalam menyatukan masyarakat Islam di Malaysia yang berbilang kaum atau apa yang disebut sebagai perpaduan ummah. Beliau berkata keputusan UMNO itu tidak secocok dengan sentimen sebenar pengundi dan akar umbi. Saya setuju PAS bersetuju dengan perpaduan ummah. Hanya pemimpin UMNO yang tidak bersetuju. Tetapi rakyat bersetuju. Akar umbi UMNO menyokong perpaduan ummah, kata Sahidan. Ketika diminta mengulas laporan pemuda berbaju hitam yang memaparkan gambarnya, Sahidan berkata ini membuktikan beliau sentiasa menjadi sokongan pemuda bukannya UMNO. Saya tidak perlu bercakap mengenai sokongan. Ini semua orang muda. Setelah sekian lama mereka masih tidak mengenali UMNO. Mereka hanya mengenali Sahidan, kata beliau lagi. Selama lebih 4 tahun mereka UMNO tidak pernah membantu saya, kata Sahidan. Matlamatnya pada PRU 15 adalah untuk menamatkan penguasaan Barisan Nasional BN di Perlis dan agar negeri itu mengikut jejak langkah Kedah, Kelantan dan Terengganu untuk dikuasai oleh PAS. InsyaAllah kita doakan Perikatan Nasional berjaya memerintah negara ini, tetapi yang penting Perikatan Nasional akan menawan Perlis. Satu undi untuk Perikatan Nasional adalah satu undi untuk perpaduan ummah, kata Sahidan. Bagi PAS dan Perikatan Nasional, mereka melihat pengaruh Sahidan dalam politik Perlis sebagai faktor penentu yang akan menjamin kemenangan negeri. Saya lihat dia mempunyai ramai pengikut yang setia kepadanya. Anak-anak muda ini menunjukkan bahawa dia mempunyai ramai penyokong. Dia menang kerana sokongan akar umbi yang hebat, kata Mursyidul Am PAS Datuk Hasim Jassin. Perikatan Nasional perlu memenangi sekurang-kurangnya 8 kerusi untuk membantu kerajaan negeri membentuk kerajaan negeri dan mereka yakin 6 kerusi dengan 2 lagi bergantung kepada pengaruh Sahidan. Daripada 9 itu, kita bertanding jika kita boleh mencapai 6 kemenangan. Jika bersatu menang beberapa, kita boleh membentuk kerajaan negeri bersama-sama. Kita kalah di Dun Simpang 4 pada PRU 14, tetapi kali ini orang Sahidan akan bantu kita menang. Di kawasan Kangar dan Padang Besar, saya percaya kita boleh menang beberapa lagi kerusi Dun. Tidak mustahil untuk membentuk kerajaan selepas itu, kata beliau. Itu dia saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan oleh Sahidan, apa matlamat Sahidan Kasim ini membuatkan Zahid Hamidi stres, membuatkan Zahid Hamidi makin sakit kepala, makin sukar untuk menang di mana-mana negeri. Perlis yang menjadi kubu kuat Barisan Nasional adakah akan tumbang gara-gara Sahidan, gara-gara pengaruh Sahidan Kasim? Kita tunggulah nanti. Sebelum kita berpisah, aku mohon kepada semua penonton, tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Adakah Anda yakin
Perlis akan berjaya ditawan oleh Perikatan Nasional kerana adanya pengaruh Zahid dan Kasim, atau tetap akan kalah teruk juga seperti dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hello, selamat petang, salam sejahtera, selamat berkempen untuk PRU 15 kali ini. Ini pendedahan yang paling menarik berkaitan dengan kabinet PRU selepas PRU 15, kabinet yang akan dibuat oleh Zahid Hamidi atau Ismail Sabri Yaakob. Beberapa hari yang lepas, aku telah ulas tentang kabinet ini. Apabila aku kata, ada orang kata yang akan menjadi Menteri Keuangan nanti ialah Tengku Zafrul. Aku kata bukan. Yang akan menjadi itu adalah Ahmad Maslan. Kerana Ahmad Maslan pernah menjadi Menteri Keuangan, timbalan Menteri Keuangan sebelum ini. Okey, kita tinggalkan tentang itu. Tapi tentang lantikan kabinet. Siapa yang akan melantik kabinet selepas PRU 15 kalau ditakdirkan Barisan Nasional memenangi pilihan raya ini? Persoalan besar ialah adakah Zahid Hamidi ataupun Ismail Sabri Yaakob? Kerana yang beria-ia sangat nak melantik 3 timbalan Perdana Menteri di Malaysia bukan Ismail Sabri Yaakob tapi Zahid Hamidi. Menjadi persoalan, Zahid Hamidi kata dia tak nak menjadi Perdana Menteri. Yang akan menjadi Perdana Menteri ialah Ismail Sabri Yaakob. Walaupun di mana-mana sekarang dicanang oleh pelbagai lapisan masyarakat, netizen kata undi Barisan Nasional bermaksud mengundi Zahid menjadi Perdana Menteri. Walaupun isu ini telah dijawab, telah dinafikan oleh Tokmat dengan menjawab kata Tokmat itu adalah langkah terdesak daripada musuh Barisan Nasional untuk mencari isu bagi melawan ataupun bagi menidakkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Dan Tokmat telah kata satu-satunya yang akan menjadi Perdana Menteri yang telah dipersetujui selepas PRU 15 ialah Ismail Sabri Yaakob, dan timbalan pula belum lagi diberitahu sesiapa. Tapi ramai netizen kata itu pernah sudah berlaku. Yang menjadi poster boy harusnya menjadi menteri besar seperti di Johor, tapi akhirnya poster boy hanya tinggal jadi poster boy. Jadi tak tahulah, itu semua hanya boleh dibuktikan selepas PRU 15. Adakah benar apabila undi Barisan Nasional maka mengundi Zahid sebagai Perdana Menteri telah dinafikan oleh Tokmat, tapi kita tak tahulah kebenaran dia sehinggalah PRU 15 selesai dan angkat sumpah Perdana Menteri. Bagaimanapun, ini pendedahan, ini satu ulasan daripada Nazri Aziz yang kita semua pasti kenal. Apabila Nazri kata Perdana Menteri patut putuskan anggota kabinet, bukan Presiden UMNO. Ini masalah besar. Kalaupun Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri, yang dirisaui oleh Nazri adalah apabila kabinet yang dibuat nanti bukan atas kehendak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Nazri, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh memutuskan siapa akan dilantik sebagai anggota kabinet jika Barisan Nasional menang dalam pilihan raya, kata Nazri Abdul Aziz. Sebelum ini, semua Perdana Menteri kita ialah Presiden UMNO, tetapi kali ini berbeza, katanya. Dan Zahid tidak boleh paksa anggota parlimen tanda tangan semua hak untuk memutuskan menteri kepadanya atau tanda tangan supaya Perdana Menteri akan datang memberikannya hak untuk melantik siapa yang dia fikir patut jadi Perdana Menteri. Ini hak Perdana Menteri, bukan Presiden UMNO. Ini perlu difahami. Lebih baik tahu undang-undang. Dia tidak tahu undang-undang, katanya kepada Malaysia Kini. Anggota Parlimen Padang Rengas yang enggan bertanding lagi itu mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani surat aku janji. Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar atau tidak dokumen sedemikian. Sebelum ini terdapat dokumen yang menghendaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet. Salinan yang beredar di media sosial itu juga mengatakan mereka mesti menyokong Zahid sebagai Perdana Menteri dan membenarkan UMNO mempertimbangkan kerjasama dengan parti lain. UMNO menyifatkan dokumen itu sebagai palsu. Aku pun setuju dokumen itu ialah palsu. Tapi hati-hati dengan apa yang berlaku dalam politik Malaysia. Kerana di dalam politik Malaysia, semuanya
bakal boleh jadi benar. Berita palsu selalu dinafikan, bahkan kabar-kabar angin selalu jadi kabar angin dan akhirnya hujung-hujung boleh jadi berita benar pula. Nah, itu dia, berhati-hati kita dengan kabar-kabar angin, karena banyak sudah bukti kabar angin boleh jadi kebenaran. Itu dia, saudara-saudara sekalian, aku pun setuju bahwa Perdana Menteri lah yang patut melantik kabinet, membuat kabinet, bukan presiden mana-mana parti. Siapapun yang akan menjadi Perdana Menteri nanti, dialah yang akan patut melantik kabinet. Kerana kalau tidak, bermakna Perdana Menteri itu hanya menjadi boneka semata-mata. Buat apa ada Perdana Menteri kalau orang lain yang menentukan keputusan, orang lain yang menentukan sesuatu keputusan. Kita mahu Perdana Menteri yang benar-benar boleh membuat keputusan, bijaksana, tegas, dan mempunyai credibility, kebolehan, dan boleh memandang masa depan yang cerah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.